Matius 17. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya pergi menyendiri ke sebuah gunung yang tinggi. Sewaktu mereka memandang Yesus, rupa Yesus berubah. Mukanya menjadi terang seperti matahari dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Lalu ketiga-tiga orang pengikut itu nampak Elia dan Musa berkata-kata dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sungguh baik kami di sini. Jika Tuhan mahu, aku akan mendirikan 3 buah kemah, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia. Sementara Petrus berkata-kata, awan yang bersinar-sinar meliputi mereka, dan terdengar suara dari awan berkata, Inilah anakku yang aku kasihi. Dia menyenangkan hatiku. Dengarkanlah dia. Apabila pengikut-pengikut Yesus mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan dan menyerap di tanah. Tetapi Yesus datang dan menyentuh mereka. Bangunlah, Katanya. janganlah takut. Apabila mereka memandang di sekeliling, mereka tidak nampak sesiapa pun kecuali Yesus. Semasa mereka turun dari gunung itu, Yesus memerintah mereka. Jangan beritahu sesiapa pun apa yang telah kamu lihat, selagi anak manusia belum dibangkitkan daripada kematian. Pengikut-pengikutnya bertanya kepada Yesus, Mengapakah guru Taurat berkata bahawa Elia mesti datang terlebih dahulu? Yesus menjawab, Elia memang datang terlebih dahulu untuk menyediakan segala-galanya. Tetapi aku berkata kepada kamu, Elia sudah datang, namun orang tidak mengenal dia. Mereka memperlakukan dia dengan sesuka hati mereka. Dengan cara yang sama mereka akan memperlakukan anak manusia. barulah pengikut Yesus mengerti bahawa Yesus berkata-kata tentang Yohanes Pembaptis. Apabila Yesus dan ketiga-tiga orang pengikutnya kembali kepada orang ramai, seorang lelaki datang dan berlutut di hadapan Yesus. Dia berkata, Tuan, kasihanilah anak lelaki saya. Dia menderita penyakit gila babi. Serangan sawannya begitu teruk sehingga kerap kali dia jatuh ke dalam air atau api. Saya membawa dia kepada pengikut-pengikut Tuan, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Yesus menjawab, Hai kamu orang yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lamakah aku harus tinggal bersama-sama kamu? Berapa lamakah aku harus bersabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Yesus menengking roh jahat itu dan roh jahat itu pun keluar daripada anak itu. Pada saat itu juga, anak itu sembuh. Kemudian, pengikut-pengikut Yesus datang kepada Yesus, dan apabila tidak ada orang lain di situ, mereka bertanya,
mengapakah kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Yesus menjawab, Kamu tidak dapat melakukannya. Kerana kamu kurang percaya kepada Allah. Ketahuilah, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada bukit ini, beralihlah ke sana, dan bukit ini akan beralih. Kamu dapat melakukan apa sahaja. Tetapi roh jahat semacam ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. apabila semua pengikut Yesus berkumpul di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, Tidak lama lagi, anak manusia akan diserahkan ke dalam kekuasaan manusia. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan semula. oleh itu, pengikut-pengikutnya berduka cita. Apabila Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di Kapernaum, para pemungut cukai rumah Tuhan datang kepada Petrus dan bertanya. Adakah guru kamu membayar cukai rumah Tuhan? Petrus menjawab, Tentu sahaja. apabila Petrus masuk ke dalam rumah dan sebelum dia berkata apa-apa, Yesus berkata kepadanya, Simon, apa pendapatmu? Siapakah yang membayar cukai kepada raja-raja dunia ini? Rakyat atau orang asing? Orang asing? jawab Petrus. Jika demikian, Kata Yesus, rakyat tidak perlu membayar. Tetapi janganlah kita singgung perasaan sesiapa pun. Pergilah ke tasik dan pancinglah ikan. Di dalam mulut ikan pertama yang engkau tangkap, engkau akan mendapati sekeping duit shilling yang cukup untuk membayar cukai rumah tuan bagi kita berdua. Ambillah duit itu dan bayarlah cukai kita. Matius 18. Pada waktu itu, pengikut-pengikut Yesus datang kepada Yesus dan bertanya, Siapakah yang dianggap terbesar antara orang yang menikmati pemerintahan Allah? Yesus memanggil seorang kanak-kanak dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka semua. Lalu Yesus berkata, Ketahuilah, kecuali kamu mengubah sikap dan menjadi seperti kanak-kanak, kamu tidak dapat menikmati pemerintahan Allah. Orang yang dianggap terbesar antara mereka yang menikmati pemerintahan Allah adalah orang yang merendahkan diri dan menjadi seperti kanak-kanak. Sesiapa yang menyambut kanak-kanak seperti ini kerana aku, menjambut aku. Sesiapa menyebabkan salah seorang pengikutku yang kecil ini tidak lagi percaya kepadaku, lebih baik jika batu kisaran diikatkan pada leher orang itu, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam. Alangkah malangnya dunia ini, kerana ada perkara-perkara yang menyebabkan orang berdosa. Perkara-perkara seperti ini akan sentiasa berlaku. Tetapi balanglah orang yang menyebabkannya. Jika tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buanglah tangan atau kaki itu. Lebih baik kamu hidup dengan Allah tanpa sebelah tangan atau sebelah kaki, daripada kamu dibuang ke dalam api neraka dengan kedua-dua belah tangan atau kaki. Jika matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu hidup dengan Allah tanpa sebelah mata, daripada kamu dibuang ke dalam api neraka dengan kedua-dua belah mata. Awas, jangan hina salah seorang pengikutku yang kecil ini. Ketahuilah, malaikat-malaikat mereka sentiasa di hadirat Bapaku di syurga. Anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang sesat. Bagaimanakah pendapat kamu? Apakah yang akan dilakukan oleh seorang yang mempunyai 100 ekor domba jika seekor daripada kawanan domba itu sesat? Tentunya orang itu akan meninggalkan 99 ekor domba yang sedang beragut rumput di bukit, lalu pergi mencari domba yang sesat itu.
Ketahuilah, apabila dia menjumpai domba itu, kegembiraannya atas domba yang seekor itu lebih besar daripada kegembiraannya atas 99 ekor domba lainnya yang tidak sesat. Demikian juga, Bapa kamu yang di syurga tidak mahu salah seorang pengikutku yang kecil ini sesat. Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah kepadanya dan tunjukkan kesalahannya. Lakukan hal ini dengan diam-diam antara kamu berdua sahaja. Jika dia menurut kata-katamu, maka kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. Tetapi jika tidak, bawalah seorang atau dua orang bersama-samamu. Berbuatlah demikian kerana di dalam Alkitab tertulis, tiap-tiap tuduhan harus dikuatkan oleh kesaksian 2 atau 3 orang saksi. Jika dia tidak mahu menerima nasihat mereka, beritahukan perkara itu kepada jemaah. Akhirnya, jika dia masih tidak mahu menerima nasihat jemaah, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Ketahuilah, apa yang kamu larang di dunia akan dilarang juga di syurga. Apa yang kamu izinkan di dunia akan diizinkan juga di syurga. Ketahuilah juga, setiap kali 2 orang antara kamu di dunia ini bersetuju berdoa bagi perkara apa sahaja, doa itu akan dikabulkan oleh Bapaku di syurga. Hal itu demikian kerana apabila 2 atau 3 orang berkumpul kerana aku pun di situ bersama-sama mereka. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Ya Tuhan, jika saudaraku berdosa terhadap aku, berapa kalikah harus aku ampuni dia? Sehingga 7 kalikah? Yesus menjawab, Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Aku berkata demikian, kerana apabila Allah memerintah, keadaannya seperti berikut. Seorang raja hendak memeriksa akaun pegawai-pegawainya. Apabila raja mula berbuat demikian, salah seorang pegawainya yang meminjam wang beratus-ratus juta dibawa menghadap. Pegawai itu tidak mempunyai cukup wang untuk melunaskan hutangnya. Oleh itu, raja memberikan perintah supaya pegawai itu dijual sebagai hamba bersama-sama anak isterinya dan segala harta miliknya untuk melunaskan hutang. Pegawai itu sujud di hadapan raja dan memohon, Bersabarlah terhadap hamba. Hamba akan melunaskan segala hutang hamba. Raja itu kasihan kepadanya, lalu menghapuskan semua hutangnya dan membebaskan dia. Tetapi apabila pegawai itu keluar, dia berjumpa dengan seorang pegawai lain yang berhutang wang beberapa ratus saja kepadanya. Dia menangkap rakannya, lalu mencekiknya dan berkata, "Lunaskan semua hutangmu." Rakannya itu sujud di hadapannya dan memohon, "Bersabarlah, aku akan melunaskan hutangku." Tetapi pegawai itu tidak menghiraukan permohonan rakannya. Sebaliknya, dia memberikan perintah supaya rakannya dipenjarakan sehingga dia melunaskan hutangnya. Apabila pegawai-pegawai yang lain melihat hal itu, mereka sangat sedih dan melaporkan segala perkara itu kepada raja. Lalu raja memanggil pegawai yang jahat itu dan bertitah, "Hai hamba yang jahat, semua hutangmu sudah dihapuskan kerana kamu memohon supaya beta mengampunimu. Sepatutnya kamu mengasihani rakanmu, sebagaimana beta sudah mengasihani kamu." Raja sangat murka. Lalu pegawai yang jahat itu dipenjarakan dan dihukum sehingga semua hutangnya dilunaskan. Yesus mengakhiri ceritanya dan berkata, Demikianlah Bapaku yang di syurga akan memperlakukan setiap orang daripada kamu, jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas.